Assalamualaikum dan salam Malaysia, bersama-sama saya Zin Nasir untuk Ruang Bicara edisi kali ini. Dan apa yang kita nak bincang kali ini adalah berkaitan dengan Indeks Inovasi Global dari segi pelaporannya. Jadi untuk mengetahui dengan lebih lanjut telah pun bersedia bersama-sama saya waktu ini kita ada Encik Syahrizal Syahrudin yang merupakan Pengarah Pusat Maklumat Sains dan Teknologi Maklumat atau MASTIK. Assalamualaikum Encik Syah. Waalaikumsalam Jana. Terima kasih. Baik, sama-sama. Kita nak bercakap mengenai analisa pencapaian Malaysia dalam laporan Global Innovation Index atau GII 2024. Sebagai permulaannya, nak tahu lebih lanjutlah berkaitan dengan laporan ini. Cuma elok juga rasanya kalau diberitahu terlebih dahulu dari segi maksud GII dan apakah penglibatan Malaysia dalam pelaporan ini. Okey, terima kasih Zainal. Kalau kita cakap berkaitan dengan GII, secara amnya Malaysia mengambil GII sebagai satu laporan untuk dijadikan benchmarking. Kalau dahulu sebelum RMK12 lah, kita tak menggunakan laporan oleh GII ini sebagai our benchmarking dan sasaran yang mana kita perlu letakkan. Pada ketika itu, kita lebih kepada menjalankan kajian inovasi kita sendiri berdasarkan kepada Oslo Manual. Dan beberapa siri of kajian berkaitan tahap inovasi yang ada di Malaysia. Dan secara umumnya, memang ada berlaku inovasi di kalangan sama ada awam ataupun swasta. Tetapi kajian menunjukkan bahawa inovasi itu tidaklah cukup radikal untuk membantu negara mencapai sasarannya. Maka oleh sebab itu, di bawah rancangan Malaysia ke-12, kerajaan mengambil pendekatan untuk menggunakan GII ini sebagai benchmark. Kenapa? Kalau dikatakan pada survey yang dibuat oleh WIPO sendiri, iaitu badan yang menghasilkan laporan ini, lebih 80 buah negara sebenarnya yang menggunakan laporan GII ini sebagai benchmark di dalam mengukur tahap inovasi yang ada di negara masing-masing. Dan ini amat penting sebab bila kita cakap tentang inovasi, ianya adalah asas kepada kemajuan sesebuah negara. Sebab Malaysia ni dah struggle untuk mencapai status sebagai sebuah negara maju yang berpendapatan tinggi. Kita ada sasaran sampai 2030 agar kita keluar daripada middle income traps. Dan inovasilah sebenarnya tonggak kepada kejayaan ini, insya-Allah. Okey, ini merupakan sebagai kayu ukur sebenarnya. Ya. Baik, dalam masa yang sama, kita nak tahu juga apakah pencapaian Malaysia bagi tahun 2024 bila sentuh tentang inovasi, sebab tak semua orang nak dengar tentang inovasi. Jadi kita nak gunakan bahasa yang cukup mudah supaya semua orang dapat faham apa yang cuba kita sampaikan pada malam ni. Okey, cakap tentang pencapaian, mestilah ada satu sasaran yang diletakkan, betul tak? Ya. Pada mula-mula Malaysia menyasarkan GII ni, kita letak ranking top 20. Kenapa top 20? Sebab kebanyakan negara maju, seperti tadi saya cakap tentang sasaran kita untuk jadi sebagai sebuah negara maju. Kebanyakan negara maju adalah mereka dalam kedudukan top 20. Tapi setelah tahun 5 tahun dan kita sekarang masuk tahun keempat, tahun depan tahun terakhir bagi kita di bawah rancangan Malaysia ke-12. Kita melihat sasaran itu adalah terlalu jauh, terlalu tinggi untuk dicapai. So kita review, kita jadikan dia top 30 sasaran untuk tahun depan. Dan yang terbaik pernah kita capai ikut sejarah Malaysia adalah pada kedudukan 32. Okey. That's before RMK12. Tapi di bawah RMK12 tu sendiri, kita stagnan. Kita tak bergerak. Pada kedudukan 36, kita punya skor naik turun. Dan pelbagailah usaha yang kita buat untuk meningkatkan sasaran, dan alhamdulillah baru-baru ni pada 28 bulan kita dapat kedudukan yang lebih baik daripada tangga 36 kepada tangga yang ke-33. Apa yang menyumbang kepada perubahan berkenaan? Itu yang menarik tu. Ya. Okey, bila kita cuba untuk capai sasaran ni, kita kena faham bagaimana WIPO menilai inovasi yang berlaku pada setiap negara. Maka di situlah kita cuba backtrack semua data-data yang ada. Kita identify apa maklumat yang diperlukan. Kita update maklumat yang terkini yang diperlukan oleh WIPO di dalam mereka meletakkan kedudukan sebuah negara. Maka oleh sebab itu, kita tengok ada certain indicator dia punya peningkatan tu lebih 400%. Kenapa? Sebab ada je maklumat yang kita tidak salurkan sebelum ini. Jadi dengan sebab itu peningkatan tu agak ketara, walaupun dari segi skornya agak turun sedikit. Itulah antara usaha-usaha yang kita buat. Kita backtrack, kita buat simulasi dan kita buat prediction. Alhamdulillah kita capai pada tangga yang seperti mana yang telah
walaupun tadi lah top Okey, dalam 33. masa yang sama, kalau melihat kepada negara-negara ASEAN, prestasi Malaysia dalam GII ini bagaimana? Okey. Kalau tengok kalau saya cakap tadi agak stagnan, tapi kita di kalangan upper middle income, kita di belakang China Okey. consistently. Dan di kalangan negara ASEAN, kita di belakang Singapura. Tetapi kita tengok gap kita dengan Singapura ni, narrow ataupun broad. Okey. Kita tengok lebih 20 skor beza kita antara Singapura. Itu banyak ke tidak tu? Besar ke tidak tu jurang Sangat, tu? jurang tu sangat besar. Untuk kita catch up mengatasi Singapura tu, pelbagai inisiatif yang perlu kita laksanakan, pelbagai intervensi yang kita perlu perkenalkan. Dan yang lebih merisaukan saya, negara-negara Asia macam Indonesia, Vietnam, di dalam laporan tersebut menyatakan bahawa mereka ni adalah top performer. Mereka ni performance mereka adalah sentiasa konsisten meningkat naik. Dan sekiranya tidak ada intervensi daripada kerajaan sendiri, adalah dirisaukan sekarang negara macam Vietnam, Indonesia ni boleh melepasi kita, mengatasi kita. Itu adalah perkara yang merisaukan. Kita dah boleh tengok gap ni dan kita perlu terus bergerak untuk capai top 30. Makna kata kita tak berselesa sekarang ni. Apa antara perkara yang perlu kita berikan perhatian yang sangat serius dan diberikan penekanan sekarang ini supaya kita tidak dipintas oleh negara-negara yang lain? Okey, bila kita buat analisis, tadi cakap tajuk kita analisa kan? Bila kita analisis laporan-laporan yang dibuat tu, sebab dalam kita menilai inovasi, inovasi ini adalah bagaimana idea tu, sama ada oleh syarikat, oleh individu, oleh society, untuk merealisasikan idea inovasi itu kepada sesuatu yang boleh dijual ataupun yang dikomersialkan. How we deal dengan innovation, kita perlu buat R&D. Kita perlu adaptasi teknologi. Kita perlu ada infra. Kita perlu ada dana. Kita perlu ada human capital. Kita perlu ada modal insan yang baik. Kita perlu ada pasaran yang menyokong untuk kita terus berinovasi. Itu antara benda-benda yang dinilai. Tapi hasil tersebut, kalau tengok pada tonggak yang dilaporkan di bawah GII, ada dua hasil yang dinilai. Satu adalah dari segi patent ataupun creativity outputs. Malaysia is very good dari segi innovation input. Usaha kita untuk menggalakkan inovasi. Tetapi dari segi output, laporan menunjukkan dia tidak dapat ditafsirkan ke dalam bentuk hasil inovasi itu sendiri. Kenapa? Contoh kalau negara maju, mereka menetapkan certain shilling di dalam pelaburan untuk melaksanakan aktiviti berkaitan R&D. Macam Korea Selatan, tak kurang 4%. Jiran kita Singapura tak kurang 2%. Jepun tak kurang 3% daripada nilai GDP mereka. Tapi Malaysia masih lagi kekal pada tahap 1%. Dan kita mempunyai sasaran sekurang-kurangnya 2.5% perlu disumbangkan pada tahun hadapan. Dan pada akhir tahun 2030, kerajaan dan swasta perlu menyumbangkan sekurang-kurangnya 3.5% daripada nilai GDP negara. Tahu berapa nilai tu? Berapa? Kalau 2.5%, dan kalau tengok apa yang dipraktikkan oleh negara-negara maju, daripada 2.5% tu 30% perlu disumbangkan oleh kerajaan. 30% itu sendiri dalam kita punya forecasting pada tahun hadapan, kerajaan perlu melabur sekurang-kurangnya 15 bilion dan syarikat swasta perlu melabur sekurang-kurangnya 25 bilion. Dan pada akhir 2030, sekiranya kita kekal dengan sasaran 3.5%, kerajaan perlu melabur sekurang-kurangnya tak kurang daripada 25 bilion dan swasta perlu melabur tak kurang daripada 60 bilion. Tapi apa yang berlaku di Malaysia terbalik. Kerajaan lebih banyak melabur, swasta kurang melabur dari segi R&D. Jadi struktur ni perlu dibetulkan. Kenapa itu tidak berlaku seperti yang sepatutnya? Okey. Kalau kita lihat kita, negara kita ni macam ada satu masalah dari segi struktur tau. Contoh we are the best dari segi menghasilkan modal insan. Graduate science, mathematics, engineering antara yang terbaik lah. Always on the top. Tetapi dari segi bilangan penyelidik, kita ada masalah. Mereka ni adalah graduate stance. Sepatutnya sebagai masa daripada mereka menjadi penyelidik. Tapi nilai penyelidik Malaysia yang dilaporkan dalam GII adalah rendah.
Sama juga dengan dari segi nilai ekspor negara untuk produk yang berteknologi tinggi. Kita antara yang tertinggi di dunia. Tetapi penghasilan produk tu dari segi nilai tambah dia, adakah berlaku aktiviti R&D di sebalik penghasilan produk tersebut? Kita tidak selari dengan hasilnya. Maknanya kita masih lagi terperangkap dalam pemasangan produk, tidak berlaku R&D, benda-benda macam itulah yang menjadikan kekangan dan cabaran kepada negara. Bila kata itu kekangan cabaran, kalau di pihak Mastic sendiri, apa yang dilakukan untuk sedaya upaya supaya kita ni bergerak seperti yang sepatutnya? Mastic adalah pusat maklumat sains dan teknologi. Kita buat analisis data, kita compile data, dan kita juga buat foresighting dan juga forecasting. Jadi dalam hal ini kita maklumkan pada kerajaan. Contoh paling mudah, dari segi pelaburan kerajaan untuk pendidikan, education, laporan menunjukkan kita punya pelaburan kerajaan peruntukan agak tidak konsisten. Sepatutnya kerajaan perlu memperuntukkan tak kurang 4% daripada nilai GDP negara untuk pendidikan. At one time kita lebih 4%, at one time kita 3 point something daripada nilai GDP. Kalau consistently kerajaan menetapkan 4% pada nilai GDP untuk pendidikan, dan kita punya data menunjukkan by 2030 kerajaan perlu membelanjakan hampir 100 bilion untuk pendidikan. Sekarang ni kerajaan membelanjakan untuk pendidikan lebih kurang 70 bilion. Tapi katakanlah kerajaan mampu to spend that much, dan juga kerajaan mampu untuk melabur dalam R&D swasta. Adakah kita bersedia? Dan kita perlu ada satu perancangan, betul tak? Betul. Perancangan bagaimana kita nak mencapai sasaran negara maju, dan bagaimana kita nak membelanjakan duit tersebut supaya kan saya cakap tadi, input dengan output dia nampak, output dia ada, hasil tu ada. Dan bagaimana sekiranya kita konsisten melahirkan gradual ni, kita perlu pastikan mereka ada kerja yang selari dengan kelayakan mereka. Tidaklah berlaku sangat mismatch, betul tak? Jadi benda-benda macam ni yang perlu dinilai, dan kita dah towards RMK 13 kan? Jadi kerajaan dan kita lah perlu ada strategi yang jelas. Pada 2030 kita boleh capai status sebagai sebuah negara maju dan berpendapatan tinggi. Baik Encik Shah, ada banyak lagi perkara yang boleh kita cuba dapatkan informasinya bersama Encik Shah Mersy Ruang Bicara kali ini. Lepas ni kita nak tahu dari segi apakah kelebihan utama Malaysia dan juga kelemahan Malaysia dalam Global Index Innovation. Semuanya kejap lagi, kita berehat seketika, kembali selepas ini. Baiklah, terima kasih kepada anda yang terus setia bersama-sama saya, Zinasi Mersy. Ruang Bicara kita bincangkan tentang analisa pencapaian Malaysia dalam laporan Global Innovation Index atau GII 2024. Sebelum kita pergi kepada apakah kekuatan dan juga kelemahan Malaysia dalam GII ini, saya nak tahu lebih lagi berkaitan dengan usaha. Apa antara usaha-usaha yang dilakukan untuk terus meningkatkan dari segi Malaysia punya pencapaian dalam inovasi indeks global ini? Kalau tadi saya cakap di awal sesi tadi, saya cakap tentang bagaimana kita backtracks data-data tu untuk kita compile dan dapatkan insight yang sebenar di mana kedudukan Malaysia. Dan bagaimana kita laksanakan benda tersebut. Ianya melibatkan hampir semua kementerian. So apa yang kita buat, kita tubuhkan satu jawatankuasa inter-agency Global Innovation Index. Melibatkan hampir ke semua kementerian dan agensi di bawah kerajaan untuk kita sama-sama membawa kaedah whole of government approach, bersama-sama berusaha untuk meningkatkan tahap inovasi negara, bersama-sama kita untuk menterjemahkan pelaburan negara kepada suatu hasil yang lebih baik. Dan kita dah selesai yang tu, kita dah ada simulasi. Tak cukup dengan itu. Bila kita cakap tentang negara, definitely berkaitan dengan bagaimana sumbangan daripada negeri-negeri di bawah Malaysia, kan? Semua 13-14 negeri, kan? Maka kita akan perkenalkan. Sekarang ni kita dalam usaha untuk memperkenalkan Malaysia Innovation Index. Bercakap tentang Malaysia Innovation Index ni, bila kami diberi tanggungjawab
untuk pastikan bahawa tahap inovasi negara ni, ekosistem yang sangat fragmented ni dapat ditingkatkan, kita approach badan yang memperkenalkan GII ni, WIPO. Dan dia menyarankan agar kita bangunkan satu indeks seperti mana yang dibangunkan oleh negara macam Vietnam, India, Kesatuan Eropah dan beberapa negara lain. So kita ambil cabaran tersebut dan kita akan perkenalkan our own version of Malaysian Innovation Index. Dan kalau tadi berdasarkan kepada JII, dia ada 5 input usaha ke arah memastikan inovasi itu berlaku dan 2 outputs. Tapi dalam kita bangunkan MII ni, kita hanya pilih lebih kurang 4 input. Sebab apa 4? Sebab kami melihat ia lebih realistik berdasarkan kepada ekosistem negara kita. Faham. Dan output masih lagi sama kita nilai. Dan tak cukup dengan itu, daripada input dan output tu sekurang-kurangnya 45 indikator yang kita akan cuba nilai juga. Dan kita dah start lah. Secara umumnya kita dah tahu dah kedudukan negeri-negeri di Malaysia ni di dalam menyumbang inovasi terhadap negara. Dan sekarang kita perlu pergi kepada setiap negeri. Kita dah bentangkan di dalam satu mesyuarat di kalangan semua exco kerajaan negeri. Kita akan pergi pada negeri, kita ajak semua agensi di dalam negeri tersebut. Ini dah bergerak lah ni? Dah, kita dah bergerak. Hujung minggu ni saya akan pergi ke Sabah. Okey, setakat ni bagaimana dari segi respon? Mereka sangat-sangat teruja. Mereka sangat teruja, mereka nak tahu di mana kekuatan dan kelemahan mereka. Yang baiknya berkaitan dengan MII ni, kita boleh kongsi apa usaha-usaha yang ada di satu negeri untuk dibukukan dan dikongsi. Mungkin boleh digunakan oleh negeri-negeri lain. Yes, what the best practice yang ada kita akan kongsikan. Dan kita akan buat pelaporan ni setiap 2 tahun dan dia akan jadi satu benchmark yang mana ia juga memberi laluan untuk federal buat intervensi memastikan bahawa tahap inovasi di setiap negeri ini dapat ditingkatkan. Kita tahu kelemahan mereka. Kita cuba laksanakan pendekatan memastikan inovasi dapat terus berkembang. Negeri baik, insya-Allah negara maju. Maknanya ini merupakan salah satu cara lah yang terbaik untuk meningkatkan lagi kedudukan Malaysia dari segi kedudukannya dalam Global Index Global Innovation Index sendiri GII. Sekarang ini di kedudukan ke-32. Sekarang 33. 33. Okey, kita cuba berusaha ke arah 30. Okey, baik. Bila sebut tentang kedudukan dan sebagainya, dan kita melihat negara-negara yang lain juga, Malaysia, negara kita ni, apa kekuatan yang dilihat yang ada dalam GII bila sebut tentang Malaysia, dan juga kelemahan? Kita tengok dua-dua lah kan. Yang lebihnya apa kekuatannya, kurangnya apa? Macam yang saya maklumkan di awal tadi kan, kita memang, yalah, kalau kita cakap dari segi penghasilan modal insan, kita sentiasa nombor 1 dari segi penghasilan modal insan dalam graduate in STEM. Tapi kalau tengok pada baru-baru ni data keputusan SPM, sebenarnya berlaku penurunan dari segi bilangan pelajar yang mengambil jurusan STEM. Slowly indikator itu menampakkan penurunan. Termasuk juga dari segi keputusan, terutama macam mata pelajaran matematik tambahan. Tapi bila saya tengok data untuk 5 tahun yang lepas, dia macam memberikan gambaran seolah-olah kita dah tepu dari segi meningkatkan bilangan pelajar. Macam kita dalam kedudukan yang selesa. Kalau naik pun naik sikit, kalau turun pun turun sikit. Dan dengan dapatan ini, we are still score antara terbaik penghasilan graduan STEM. Ya, tapi apa cermin daripada... Tapi isu dia sekarang ni, ke mana mereka ni pergi? Mereka dipikat, pitching oleh negara-negara lain. Kita kehilangan bakat ni. Itu yang agak merisaukan. Dan seperti mana yang saya maklumkan tadi, untuk kita capai status sebagai sebuah negara maju berpendapatan tinggi, kesemua 5 elemen ni yang menunjuk kepada input usaha terhadap inovasi perlulah stabil dan kuat dan padu. Baru dia boleh menghasilkan output yang terbaik. Kalau sebelum kita gunakan GII ini sebagai benchmark, dulu kita, macam saya cakap tadi, kita buat kajian inovasi kebangsaan. Dan antara kajian terakhir yang kami buat sebelum kita stop dan kita pindah pada GII ni,
adalah bagaimana Malaysia gagal capai status sebagai buah negara maju pada tahun 2020. Kan sasaran kita pada 2020 itu kita capai status sebagai negara maju. Dan kita lihat sebelum 10 tahun sebelum kita approach that numbers 2020, kerajaan telah membelanjakan beratus bilion. Kalau jangan masih ingat, kita ada laksanakan koridor utara, selatan, timur, barat kan. Macam-macam usaha. But still kita gagal capai status sebagai buah negara maju berpendapatan tinggi. Sebabkan asas inovasi kita di dalam kita meningkatkan produktiviti, penghasilan produk baru, menjadi innovators, masih lagi pada tahap yang biasa-biasa. Kita tak jumpa lagi idea-idea yang radikal yang boleh menyokong terhadap sektor ekonomi negara. Kita tahu kan, ekonomi kita berasaskan kepada 5 perkara, 5 sektor: agriculture, manufacturing, construction, mining dengan services. Kelima-lima sektor ni masih lagi menjadi tonggak kepada ekonomi negara. Jadi kelima-lima sektor ni perlu terus dipastikan berkembang dan kekal kompetitif berbanding dengan negara-negara lain di rantau ini ataupun di dunia. Dan jika kita percaya mencapai sasaran tersebut, insya-Allah pada 2030 kita boleh capai status sebagai sebuah negara maju yang berpendapatan tinggi. Tapi ada yang dirisaukan di situ. Analisis kita tu kenapa menunjukkan apa? Macam cukup-cukup je. Jadi nak kita kekal sebagai sebuah negara maju, katakan kita berjaya by 2030. Usaha tu kena dilipat gandakan. Kalau setakat, sebab dalam World Bank ni, bila mereka menetapkan sasaran threshold, apakah tahap untuk kita diisytiharkan sebagai sebuah negara maju, dari satu threshold tu berdasarkan kepada GNI Malaysia, gross net income. Dan GNI ni pula, threshold ni pula, dia menggunakan pada Atlas Method. Atlas Method ni dia melihat pula pada currency utama negara-negara lain. Kalau pada simulasi kami lah, kalau kita konsisten pada kadar sekarang, ekonomi meningkat, kita boleh lepas dalam 5% daripada threshold tu. Dan untuk tahun berikutnya, untuk kita terus naik, satu cabaran lagi untuk Malaysia. Agak-agak dalam masa berapa lama sebenarnya kita mampu untuk mencapai sasaran menjadi 30 di antara 30 negara terbaik dalam GII ini? Kalau sepatutnya ada hambatan yang dirasakan macam agak sukar, tapi kita perlu bergerak juga. Kerajaan meletakkan tahun depan kita mesti dapat top 30. Tahun depan. Tapi data saya nanti tengok macam saya sedang mencari mana lagi ruang yang kita boleh tambah baik. Sebab GII ni dia cut off date dia bulan 4. Tinggal berapa bulan lagi? Yelah. Ini pun dah bulan. Sekarang nombor 10. Ada lebih kurang 5-6 bulan. Dan kita struggle nak cari which area lagi yang kita boleh maklumkan kepada WIPO ni yang we are striving for the best. Sebab data yang saya ada dari segi GERD, kita punya pelaburan kerajaan dan juga swasta kepada R&D, data terkini yang belum publish menurun. Cabaran untuk kami ni untuk pastikan dapat top 30 tu, bila tengok data yang ada sekarang ni menurun, jadi kita mengharapkan swasta lah pula sekarang ni agar terus melabur dan menjadi satu trend. Mereka bukan sekadar buat kilang di Malaysia, tapi mereka juga ada melaksanakan aktiviti R&D. Setakat ni bagaimana melihat dari segi kerjasama yang diberikan dan juga supaya mereka mempunyai satu matlamat yang sama ke arah kita nak mencapai menjadi antara 30 negara terbaik dalam GII ini? Satu tadi. Sejujurnya, sebab melihat macam sangat berat ini. Kalau setakat 3 tangga, sekarang 33 je, 30 lagi berapa tangga, lagi 3 tangga lagi. Bila kita bincang dengan komiti yang menggarap GII ni, kita skor lebih baik daripada skor dia, consider juga satu improvement. Tapi kalau kita dapat meningkatkan ranking negara kepada ranking yang lebih baik, juga satu improvement. Walaupun mungkin kedudukan kita kekal pada kedudukan 33, tapi you are scoring better. Maknanya kita, sebab kita dalam GII ni kita bersaing
kita bersaing dengan negara 133 buah negara. Dan kalau diklusterkan dari segi upper middle income ni, dan kita bersaing dengan negara yang selepas China bawah-bawah lagi lah, dan kita risau dengan negara lain ni yang ASEAN ni yang nampaknya dia consistently meningkat dia punya competitiveness tu, dia punya tahap inovasi mereka tu. Jadi itulah saya cakap, kalau sasaran 2030 dan kerajaan sekarang ni dalam peringkat untuk compile data berkaitan dengan RMK 13 yang akan diumumkan, dan kita ada setahun before end of RMK 12, kita perlu ada strategi yang betul dari segi pelaburannya, dan pelaburan tu perlu nampak dari segi hasilnya, dari segi jumlah pattern amat dinilai oleh GII, dan pattern yang banyak di Malaysia ni adalah pattern owned by the foreign. Diorang bila menilai pattern, diorang pattern go by origin. Diorang nak pattern tu adalah di kalangan kita rakyat Malaysia ni lah. Dan kalau benda tu kurang memberangsangkan, dia memang akan menjejaskan kita punya indikator. Macam tadi saya cakap dari segi creative output, 430% kita tingkatkan. Tapi saya macam dah kehabisan creative output dah. Bila kita dah update everything, that the latest data, the best data yang kita ada, saya kena cari mana lagi ruang yang saya boleh ketengahkan, yang menunjukkan Malaysia sedang bergerak ke arah landasan yang betul. Tapi kita cuba untuk bergerak ke arah landasan yang betul. Banyak perkara yang perlu dilakukan sebenarnya. Kita dah identify kekuatan dan kelemahan, dan kita sekarang perlukan strategi untuk menghadapi kekuatan dan mengatasi kelemahan tersebut, agar kita kekal berdaya saing dan Malaysia capai status sebagai sebuah negara maju dalam masa 5 tahun lagi, insyaAllah. InsyaAllah, sama-sama kita doakan yang terbaik. Apa pun, terima kasih banyak-banyak kepada Encik Shahrizal Shahruddin, Pengarah Pusat Maklumat Sains dan Teknologi Maklumat atau MASTIK, kerana bersama-sama kami untuk Ruang Bicara. Ini saja masa yang kita ada. Ada ruang, ada masa. Lain kali kita bincang lagi secara lebih mendalam, insyaAllah. Baik, sekian dulu untuk Ruang Bicara edisi kali ini. Saya Zainal Nasir. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam.